Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke channel Cikgu Arma Yusof. Okey, seperti biasa Cikgu akan berkongsi dengan kamu video-video sains KSSM tingkatan 1 dan 2. Okey, so untuk hari ini kita akan belajar tentang tajuk tingkatan 1 bab 9 bumi, iaitu tajuk 9.3 proses utama bumi. Baiklah, terdapat dua proses utama bumi iaitu proses eksogen dan juga proses endogen. Eksogen adalah proses yang berlaku di permukaan bumi, manakala endogen adalah proses yang berpunca dari bahagian dalam bumi. Kita mulakan dahulu dengan proses-proses eksogen. Ada 4 proses eksogen iaitu proses luluh hawa, hakisan, angkutan dan pengenapan, susutan jisim dan susutan darat. Proses yang pertama, luluh hawa. Apa itu luluh hawa? Okey, luluh hawa adalah proses pemecahan dan juga penguraian ataupun perebutan batuan disebabkan oleh tindakan atau perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan mikroorganisma. Okey, kamu lihat rajah yang di sebelah atas ni, batuan besar ini pecah disebabkan oleh perubahan suhu, tindakan air hujan dan frost. Manakala rajah yang di sebelah bawah ini adalah proses penguraian atau perebutan batu disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, so katalah kita ada satu batuan yang besar, okey, disebabkan oleh hujan dan juga frost, maka batuan tersebut mengalami proses luluh hawa dan pecah menjadi batuan yang lebih kecil. Proses yang kedua adalah proses hakisan, iaitu proses penghausan permukaan bumi akibat tindakan ejen yang bergerak seperti air, angin dan juga ombak. Okey, so kita lihat dekat sini. Terdapat batuan yang lembut dan ini adalah kawasan lautan. Jadi, pada gambar yang kedua, ombak akan menghakis kawasan batuan lembut tersebut sehingga membentuk gua dan kemudiannya membentuk lengkungan dan akhirnya ia terus menghakis sehingga membentuk batuan tunggul. So, ini adalah contoh lengkungan. Dan ini adalah contoh batuan tunggul di Sarawak yang terhasil akibat hakisan. Seterusnya, proses angkutan dan pengenapan. Apa itu angkutan? Bahan yang telah diluluh hawa atau terhakis tadi akan dibawa oleh ejen-ejen seperti aliran air, angin, ombak dan glasier. Ini adalah angkutan dan kemudiannya bahan tersebut akan dienapkan apabila halaju ejen menjadi perlahan. Okey, so kita tengok contoh dekat sini. Kita ada satu batuan besar. Apabila berlaku luluh hawa, ia akan menjadi serpihan batuan yang lebih kecil. Kemudiannya berlaku juga hakisan oleh air hujan. Hakisan oleh air hujan serta serpihan daripada luluh hawa tadi akan diangkut oleh ejen yang bergerak seperti air dan kemudiannya ianya akan mendap. Okey, mendap ataupun terenap di kawasan yang mana halaju air sudah perlahan. So kat sini maka terbentuklah batuan sedimen. Okey, so kita tengok rajah yang ini pula. Okey, dekat sini berlaku luluh hawa dan hakisan. Maka air ataupun ejen-ejen lain tadi akan angkut dia dan apabila sampai ke aliran yang perlahan, okey, dia akan terenap ataupun mendap. Okey, proses yang terakhir bagi eksogen adalah susutan jisim dan juga susutan darat, iaitu melibatkan pergerakan tanah daripada atas cerun ke bahagian bawah akibat daya tarikan graviti. So inilah contoh dia iaitu tanah runtuh. Okey, so ini adalah contoh susutan jisim dan susutan darat. Seterusnya kita beralih pula kepada proses-proses endogen. Terdapat 3 proses endogen iaitu proses olakan mantel,
pergerakan kerak bumi atau plat tektonik dan juga aktiviti magma. Okey, proses yang pertama adalah proses olakan mantel, iaitu suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras menghasilkan arus perolakan dalam astenosfera. Arus-arus ini berupaya untuk menggerakkan kerak bumi. So, cikgu pasti kamu masih ingat lagi dengan gambar ini. Okey, bahagian yang paling dalam adalah teras dalam, teras luar, mantel dan juga kerak bumi. Jadi, proses olakan mantel berlaku pada bahagian mantel. Okey. So, katalah kita ada kerak bumi, mantel, teras luar dan juga teras dalam. Okey, ini adalah proses olakan mantel yang berlaku menyebabkan pergerakan pada bahagian kerak bumi. Okey, so kita boleh nampak pergerakan pada bahagian kerak bumi disebabkan oleh olakan mantel. Proses yang seterusnya adalah proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik. Okey, kerak bumi berdasarkan teori plat tektonik sebenarnya dibahagikan kepada beberapa keping plat. Okey, plat-plat ini sentiasa bergerak menyebabkan proses pertembungan dan pencapahan yang menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi dan hanyutan benua. So, yang kamu nampak sekarang ni adalah proses pertembungan plat-plat tektonik. Okey, so ianya boleh merubah bentuk muka bumi. Okey, kita tengok contoh pergerakan ataupun pertembungan kerak bumi. Okey. Seterusnya, ini adalah proses pencapahan plat tektonik yang juga merubah bentuk muka bumi. Baik. Ianya telah menyebabkan berlakunya hanyutan benua. Okey, pada gambar yang pertama, ini adalah kedudukan benua kita pada satu masa dahulu di mana benua berada dalam keadaan yang berdekatan atau berhampiran antara satu sama lain. Tetapi sekarang benua sudah terpisah atau berjauhan antara satu sama lain. Okey, so ini adalah Malaysia, tempat kita berada, iaitu di benua Asia. Ini pula adalah benua Afrika. Seterusnya kita ada benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Okey, kita ada benua Australia. Okey, balik semula ke benua Asia. Proses yang terakhir adalah proses aktiviti magma. Okey, so gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. Okey, kat sini kita ada magma dan juga lava. Okey, dia akan keluar melalui lohong ataupun kawasan yang mudah untuk dia keluar menyebabkan berlakunya letusan yang kuat. Okey, bahan-bahan letusan tersebut akan tertimbun di sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Okey, so bila letusan tadi terjadi, bahan-bahan tersebut tertimbun di sekeliling, maka berlakulah kon gunung berapi. So, ini adalah contoh berlakunya gunung berapi, kon gunung berapi. Apabila kerak bumi melalui kawasan yang mudah untuk magma keluar, maka akan terbentuklah kon gunung berapi. Okey, so ini pula menunjukkan proses untuk lohong ataupun magma tadi keluar. Okey, boleh Okey, so sekian sahaja perkongsian daripada cikgu untuk kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel cikgu untuk kamu dapatkan lebih lagi bahan-bahan atau video yang menarik dari cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih.